Okay, so yang baru masuk, kita sekarang nak belajar tajuk gerhana eclipse. Kita nak tengok dulu the reference, buku teks, activity book lah, buku teks lah. Textbook, page 163. Okay. So 163, cikgu pun nak tengok buku teks. Okay ya. Ini kena betul-betul study dia sebab dia berkaitan dengan benda yang kita nampak tapi kita tak tahu dia berlaku tu sebab dia melibatkan benda-benda di angkasa lepas. Jadi itu yang kalau saya lah, benda ni susahnya itulah sebab dia, sebab kita tak nampak benda tu di luar sana. Okay, so kamu tengok ni dalam muka surat 163 ni, 163, yes, okay. Ada gerhana sedang berlaku dan sekitar dia sedang gelap. Apa gerhana yang berlaku ni agak-agaknya? Tengok ni ada orang sedang memerhati, tapi ni adalah salah lah cara ni ya. Kalau kamu tengok dekat gambar ni, apa yang dia buat ni adalah cara yang salah sebenarnya. Tapi kita tak tahulah apa yang dipegang di mata mereka ni. Nampak macam ada orang yang pegang sesuatu di mata, di tangan dia orang ni kan. So the picture above shows a group of people on earth during an eclipse. So orang-orang di bumi sedang memerhati satu gerhana. Cuba tengok di langit tu ada apa? Ada sesuatu yang gelap tetapi dikelilingi oleh cahaya yang cerah. Tetapi kamu tengok dekat permukaan bumi, langit di bumi ni semuanya gelap. Okay, so kita pun nak tengok gerhana yang pertama, which is the eclipse of the moon eclipse. So, kenapa dia kata bulan tu mengalami gerhana? Okay, kita pun tengok muka surat 164 dan 165. Kenapa dia kata bulan tu mengalami gerhana? Cuba tengok 165 ni, kamu tengok gelap bulan ni, bulan menjadi gelap. Jadi gerhana ni kita bayangkan bulan menjadi gelap. Sebab tu dia kata gerhana. Gerhana bermaksud bulan menjadi gelap. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya kamu kata apa lagi? Contohnya gerhana ni macam istilah dia sebenarnya bermaksud gelap lah. Nanti matahari yang kita nampak dia gelap. Nanti kita tengok kenapa kita kata matahari jadi gelap. So bulan berada di dalam bayang-bayang bumi. So in the shadow from our earth is formed on the surface of the moon. Jadi bulan ni dia duduk dalam bayang-bayang bumi. Sebab tu dia gelap. Jadi kamu tengok matahari, dia duduk kat sini kan, ni matahari ni seperti biasa je duduk dekat depan ni. Macam mana kita nak mengenal pasti jenis-jenis gerhana tu? Kita kenal pasti siapa yang duduk di tengah. Kalau dia duduk di tengah tu bumi, maka gerhana bulan. Kalau duduk di tengah tu bulan, gerhana matahari. Okey, tak apa, nanti kita bezakan dia. So kita baca kat sini sikit-sikit. Sun is source of light ni memang betul dah. Lepas tu kita kena ingat light cannot pass through the object which is the earth. So opaque object. Opaque tu maksudnya legap. Kamu ingat saya rasa tahun 4 ni kita dah ulang benda ni. Opaque object ialah legap. Ada lawan dia transparent, ada lawan lagi translucent. So itu boleh ditembusi cahaya. Kalau opaque tidak boleh ditembusi cahaya. Apa kat pada cikgu? Filter. Okay, lunar eclipse can occur 3 times a year. Ada boleh berlaku 3 kali setahun. Dia boleh berlaku 3 kali setahun. Tetapi kalau tahun ini kita belum lagi jumpa sebarang lunar eclipse. Tetapi kalau dia berlaku, dia akan ada pengumuman dia. Ada dia biasanya kalau dulu-dulu dekat TV dia akan beritahulah. Lepas tu kalau sekarang dekat Facebook pun banyak yang beritahu bila akan berlaku. So bila kita boleh memerhati dia waktu malam lah. So the duration of this eclipse sometimes takes for several hours. So beberapa jam, dia lama berlaku. Sebab pergerakan bulan adalah lambat. Dalam keadaan ni dia lambat, dia slow.
So dia nak berpusing ni, nak berpusing mengelilingi bumi ni, dia slow, pusing. Jadi bila dia lama sangat nak berjalan, lambat sangat nak berjalan, lamalah dia mengalami kegelapan itu. Okay. So kita pun tengok kat sini dia kata eclipse is a natural phenomenon that occurs when all part of the sunlight is blocked. So all or part of the sunlight is blocked. Saya guna highlight yang ni je. Siapa yang block dia? Sama ada bulan ataupun bumi. So dekat sini dia siapa yang menghalang? Bumi yang menghalang matahari, bumi yang menghalang cahaya matahari. So nanti kita tengok kalau bulan pula yang menghalang cahaya matahari, apa yang akan berlaku. Kemudian dia kata lagi the earth is between, okay, tengok dia siapa yang di tengah. Jadi dialah yang menentukan jenis gerhana itu. Kemudian kita tengok dekat sini ada satu lagi straight line. Okay, ni sebab cikgu guna buku teks digital. Lukisan dia ni berpisah-pisah. Tapi kalau kamu tengok buku teks kamu, matahari, bumi dan bulan berada dalam satu garis lurus. Kamu tengok dekat sini, blocks the sunlight from reaching, yang menghalang cahaya matahari itu. So dia pun bagi tahu jadi satu lagi, iaitu ada keadaan di mana bumi mengalami separa gelap, partially, separa. Okay. Warna merah. Ke tak nampak pula. Gelap juga. Biru gelap. Sama je, hitam je lah, senang. Okay, separa. Partial. Separa. Tu maksud dia. Kalau dia duduk di kawasan yang penuh ni, kita panggil dia total. Totally dark. Itu je beza dia. Jadi kalau separa, kita pun dapatlah gerhana itu separa. Kalau misalnya dia duduk dalam keadaan penuh, gerhana penuh akan berlaku. Jadi macam mana rupanya kalau gerhana penuh itu berlaku? Okay, lepas ni kita akan tengok bulan tu dia jadi macam mana. Jadi gelap dan sebagainya. Okay, so ini kita sekejap kita skip yang ni. Kita juga nak baca yang ni. The totally dark ni kita panggil umbra. Ni umbra. Ni umbra. Ni umbra. Ini penumbra. Umbra, penumbra. Umbra tu penuh, penumbra tu separa. Ni dia dah ada kat sini. Partial kita panggil penumbra. Total kita panggil umbra. Cikgu nak cakap penting tak penting kita ambil tahulah, sebab kita pun tak tahu soalan yang menguji kita tu jadi macam mana. Okay, pun kita nak baca think for a moment. If you are a Malaysian astronaut, kita ni orang Malaysia, kemudian kita jadi angkasawan. Lepas tu, sekarang ni kamu bayangkan kamu berada di bulan. Patutnya kamu duduk di bumi ni Malaysia ni Malaysia kan. Lepas tu dia kata bayangkan kamu ni pergi ke bulan, kamu duduk di bulan. Dan ketika kamu duduk di bulan tu tiba-tiba mengalami gerhana. Apakah yang akan dapat kamu tengok? Kamu akan dapat tengok bumi gelap ke? Macam mana? Kamu dapat ke tahu kamu ni berada dalam keadaan gelap? Kamu dapatlah rasa dia keadaan bulan, kamu duduk di bulan tu, sekeliling kamu tu menjadi gelap. Sebab kamu sekarang berada di bulan. Sebab apa? Waktu gerhana, cahaya matahari tidak ada. Okay. Tapi apa yang kamu dapat tengok pada bumi? Adakah dia gelap? Dia masih dalam keadaan biasa. Iaitu kita nampaklah ada side yang gelap ni, ada side yang terang. Yang terang ni menghadap bumi, yang gelap ni membelakangi matahari. Menghadap matahari, membelakangi matahari. Itu macam biasa je. Okay, so kita tengok dekat sini cikgu tengok dekat sini, cikgu sebenarnya dah bagi clue dekat sini. Dia tanya kenapa gerhana bulan berlaku ketika full moon. Ni sebab fasa bulan ni, kalau kamu buat video yang saya suruh tahun lepas tu, ini sebenarnya ada kaitan. Kalau kamu ingat lagi, cikgu suruh buat video tahun lepas kan, suruh buat video tentang
moon faces, ni dia ada duduk di sini. Ini ialah apa fasa apa? Full moon. So dia duduk kat situ. Okay. So kamu pun tengok dekat sini, dia sambung lagi gerhana bulan ni. Dia kata kalau misalnya berlaku gerhana bulan penuh, cikgu nak tunjukkan ni dekat muka surat 166 ni, ada dekat bawah sini dia kata kalau misalnya gerhana bulan penuh berlaku, sebenarnya dia tidaklah kelihatan gelap. Sebenarnya does not look dark. Dia tidaklah kelihatan gelap, tetapi dia kelihatan reddish brown. Dia jadi warna merah ataupun kita panggil dia seperti warna karat. Dia jadi berkarat. Nampak macam berkarat, warna merah seperti karat. Tu warna ketika gerhana bulan penuh berlaku. Ini adalah kerana ada dispersion and refraction. Apa refraction? Pembiasan cahaya. Dispersion, penyebaran cahaya. Ini kita tak belajar lah. Tapi refraction ni kita dah belajar tahun 5. Reflection pun kita dah belajar tahun 5. Tapi dekat sini dia ada kata refraction. Jadi itu yang menyebabkan kita tak nampak dia warna gelap, tapi kita nampak dia warna merah keperangan ataupun kita balik cikgu ni, merah keperangan. Rasanya macam itulah. Okay, tapi kamu hafal ni, reddish brown. Okay, so kita pun tengok pergerakan bulan ni berpusing. Kita panggil ini apa? Revolution dia. Revolution dia daripada sini pergi apa? Revolution dia pergi mengelilingi bumi dan matahari akan macam biasa, dan apabila dia duduk dekat sini dia akan partially dark, totally dark. So partial eclipse of the moon will be visible again when it move out of the total area dark to partial dark area. Sama juga. Jadi bila dia masuk kawasan yang separuh gelap, dia jadi separuh. Kalau misalnya dia masuk dalam total, so dia jadi total eclipse. Ni kat sini total eclipse, partial eclipse, partial eclipse. Jadi dalam pusingan ini kita boleh cakap mula-mula separuh, penuh, separuh. Jadi yang separuh ni dia berlaku 2 kali. Okay, so kita pun turun pergi yang ini. Nanti kita akan bagi kamu sebagai amali, tapi rasanya lepas-lepas nantilah, tak payah kita fikirkan dulu. So kita nak pergi dekat muka surat 100. Muka surat 100 ni tak payah dululah. Kita nak pergi 168. Kita nak melihat gerhana matahari pula. So, gerhana bulan, siapa duduk tengah? Bumi duduk tengah. Kalau gerhana matahari, siapa yang duduk di tengah? Tengok 168, 169, siapa duduk di tengah ni? Bulan. So bulan yang duduk di tengah pula. So siapa yang mengalami kegelapan itu? Sebenarnya bumi, tetapi kita yang duduk di bumi ni, kita nampak matahari yang berada dalam kegelapan. Matahari yang mengalami gerhana. So kamu tengok dekat sini ni, cahaya-cahaya ni macam biasalah. Dia kata sunlight travels in straight line, cannot pass through opaque objects like the moon. Tadi tidak boleh melepasi gerhana, tidak boleh melepasi bumi, tapi sekarang tidak boleh melepasi bulan. Lepas tu eclipse of the sun pula dia boleh berlaku hanya 2 kali setahun. Itu pun paling banyak. Kadang-kadang hanya 1 kali saja setahun dan kadang-kadang tak ada pun. So ini jarang berlaku. Kalau macam gerhana bulan kerap berlaku. Lepas tu the eclipse of the sun usually berlaku pula, dia berlaku only a few minutes sahaja. Berlaku sekejap sahaja. Berbanding dengan yang gerhana bulan, dia berlaku beberapa jam. Ini beberapa minit, sekejap sahaja. Sebab apa? Okay, kita pun tengok kenapa. Sebab dia pergerakan bumi dan bulan ni, yang bumi ni dia cepat lagi. Jadi ini dia lambat. Itu sebab dia. So eclipse of the sun can be seen in the day ini dekat sini ni, dan dia berlaku pada waktu siang. Kalau gerhana bulan berlaku pada waktu malam. Kalau gerhana matahari berlaku pada waktu siang. Tu beza dia, balik-balik je.
Siang malam. Okay, eclipse of the unicorn only occur in the new moon. Tapi kalau tadi full moon, gerhana bulan full moon, gerhana matahari new moon. Beza situ je. Lepas tu dia moon ni straight line ni sama macam tadi juga, dia mesti keadaan garis lurus. Sekali lagi cikgu tengok dekat sini, saya punya buku teks ni dia terpisah buku dia, tapi kalau kamu tengok buku teks dia dah susun, dia memang dalam keadaan garis lurus. Dan yang paling penting ni, siapa yang menentukan dia? Moon yang duduk dekat tengah, jadi gerhana matahari. Moon duduk dekat tengah, gerhana matahari. Earth duduk dekat tengah, gerhana bulan. Tolonglah, tu benda yang paling simple. Lepas tu ada juga bahagian total, partial, sama lah macam tadi. Kalau dia duduk dalam total dark, jadi dia boleh tengok gerhana penuh. Kalau dia partial dark, dia boleh tengok gerhana separa. So kamu tengok dekat sini, apa yang boleh kita lihat? Kalau misalnya gerhana matahari itu berlaku, okay, ni kita dah jawab tadi. What is the duration of the eclipse of the moon? Longer than the eclipse of the sun. Kenapa? Kerana the movement of the earth is faster than the movement of moon. Ataupun revolution. Ni lebih cepat. Ni lebih lambat. Okay, kita pun pergi, kita nak tengok. Kalau misalnya gerhana penuh berlaku, dia akan kelihatan ni cincin. Bentuk cincin ni kita panggil sebagai corona, bukan coronavirus. Cikgu pun tak tahu kenapa dalam sains ni banyak betul nama corona digunakan. Mungkinlah nama itu ada kaitan ke ataupun saya pun tak tahulah, tapi yang kita pasti corona ini ialah bentuk gerhana matahari penuh dan dia kelihatan seperti cincin yang dikelilingi oleh cahaya. So the sun will appears like the dark circle, bulatan yang gelap tetapi dikelilingi oleh cincin yang bercahaya. Okay, dan ini dipanggil sebagai corona. Tak, ni bukan coronavirus. Bukan, kamu jangan kaitkan dia. So ini adalah benda yang berbeza tetapi nama-nama dia tu tak tahu kenapa sama. So kamu tengok gerhana matahari yang separa, dia dah berubah dah bentuk dia. Ada bentuk jadi macam apa ni, Pac-Man kan. Bentuk macam Pac-Man ni. Lepas tu Pac-Man tu makin luas mulut dia. Lepas tu dia dah jadi macam bulan sabit. Tapi bukan bulan, ini matahari ni. Mula-mula lepas tu dia pun jadi corona. Lepas tu dah habis dah corona. Beberapa minit saja. Lepas tu buat balik. Dan kembali kepada bentuk full circle, bulatan yang penuh. So kamu tengok ni, siapa yang dapat melihat dia? Orang yang berada di kawasan total dark. Kalau misalnya kamu duduk di kawasan yang not dark ni, okay, kamu tengok betul-betul peta ni kan? Cikgu besarkan. Okay, ni kamu tengok ni. Ni orang yang dekat, ni negara mana ni? Indonesia ke ni? Ni Indonesia ni dia dapat duduk dalam keadaan full ni, total dark. Jadi apa bentuk apa bentuk gerhana yang dapat dia perhatikan dia? Dia dapat perhatikan corona sebab total dark. So total dark, full eclipse. Tapi ni Australia ni dia duduk dalam keadaan partial dark. So partial dark dia dapat perhatikan apa? Partial eclipse. Tu je. Tak susah pun sebenarnya. Cikgu harap 6C boleh kata dia punya konsep ni nampak macam susah tapi sebenarnya dia taklah begitu susah. Sebenarnya dia hanyalah bermain dengan lawan kepada gerhana ini apa? Gerhana bulan apa lawan dia? Apa lawan? Macam tu je. So kita tengok ni, tak payahlah baca dah berapa kali dah, sama je. Cikgu nak pergi. Ni dah jawab. Mana tadi ya? Nanti ya. Okay, kita habiskan. Okay, so dia kata jangan kamu memerhati gerhana matahari ni dalam naked eye. Apa maksudnya? Maksudnya kita tengok terus daripada kita tak pakai apa-apa filter. So dia kata never look directly at the sun when it is in eclipse. So kamu tengok ni cahaya dia berganda-ganda.
Matahari dah bagi satu, berulang lagi reflection, datang lagi, pergi lagi balik kepada bumi. Jadi berganda-ganda dia punya cahaya tu. Jadi tak boleh kamu tengok dia secara terus. So kita katakan kena nak buat apa? Kena pakai special filter. Supaya dia tidak merosakkan mata kita. So contohnya kalau dulu orang cakap boleh apa filem, fotofilm dia panggil fotofilm. Tapi kalau dah fotofilm tu dah terlalu lama pun dia tak boleh juga sebab dia sudah lusuh. Jadi dia tak boleh menapis banyak cahaya. So itu yang pertama. Cara yang kedua ialah of course kita boleh gunakan teleskop yang khas lah. Ini hanya digunakan oleh ahli-ahli saintis yang ada pusat untuk memerhati dia. Pusat sains ke, dia ada teleskop yang khas. Kemudian kita juga boleh memerhati dia. Kita letakkan air dalam besin. Lepas tu kita pun tengok reflection dalam air je. Jangan tengok ke langit. Tapi kita tengok apa yang ada di dalam besin tu sahaja. Air akan memantulkan cahaya. Jadi dia akan nampak apa yang gerhana tu tunjukkan. So ini kita akan bagi kamu projek lain kali. So cikgu nak minta kamu untuk kumpulkan ataupun selepas kamu makan Pringles, ada tak? Okay, sekejap. So selepas kamu makan Pringles, okay, boleh ni cikgu bagi tahu awal-awal ni. Selepas kamu makan Pringles tu semuanya, cikgu okay ni buat bekas ni tolong simpan sebab cikgu akan suruh kamu buat projek ini nanti. So saya tak tahulah dekat rumah kamu suka ke tak suka ke ataupun kamu ada ke tak apa. Beli satu, habiskan dia, kemudian tolong simpan dia. Boleh ni 6C. Berapa orang yang hadir hari ni? Tengok dalam 15, 14, 13 orang. So 13 orang ni tolong cikgu nak beritahu ni, tolong ini simpan dia satu. Kalau ada dua pun lagi bagus sebab nanti tajuk Buruj pun nak kena guna juga sebenarnya. So tak apalah, kita buat dulu, prepare dulu untuk tajuk Eclipse. Pringles makan habis-habis, lepas tu simpan dia punya bekas ni. Okay, supaya kita boleh buat aktiviti itu. Muka surat ni. Nanti kita akan beritahu kamu apa, bila nak kena buat tu. Muka surat berapa ni? Nak kena beritahu muka surat apa ni? 171. Okay. So itu kita akan suruh kamu buat dia. Tengok ni macam ni dia orang buat ni. Budak ni. Lepas tu kita nak pergi kepada apa ni, tersekat-sekat ni. Yang ni tak payah. Kita nak pergi kepada quiz. Muka surat 172 ni sikit. Okay. Mana soalan tu tak jumpa. Okay, 172 yang di bawah ini. Okay, yang bawah ni ada kotak yang warna kuning ni. Ada. Saya besarkan dia. Dia kata which of the quiz yang kotak warna kuning ni which of the following is total eclipse of the sun? PQRS. Mana satu? Q. Betul dan ni. Q. So P tu apa? Cikgu nak tanya. P. Apa gambar P tu? Apakah gambar P? What is diagram P representing? Yes. P ialah total eclipse of the moon. Gerhana bulan penuh. Q is total eclipse of the sun.
Solar eclipse ke sun eclipse ke itu hanya istilah saja. Cikgu terima, dua-dua istilah cikgu terima. Sun eclipse boleh, solar eclipse pun boleh. Yang penting total. Ni dua P dan Q ni ialah total, tapi total moon eclipse, Q ialah total sun eclipse. R tu gambar apa? R gambar apa? Moon. Itu gambar bulan biasa sahaja, tidak ada gerhana. S ialah sun. Very good. Tidak ada gerhana. S tu belum ada gerhana. So dia masih bulatan yang penuh. Okey, mana soalan tadi ni? Cikgu tak jumpa. 100, cuba tengok 100. Ada satu soalan kuis yang cikgu nak tanya ni. Siapa dapat jawab? Muka surat berapa ni? 100. 167. Tengok 167. HOTS. Tengok HOTS question di situ. Okey, dia kata, cuba kamu fikirkan ni, adakah do other planets also experience eclipse phenomena? Adakah planet lain, ada berapa planet dia kita belajar? 8. No. Terus jawab no. Ada 8 planet. So adakah mereka juga mengalami eclipse? Oh, cepat dia jawab no. Okey, Azkar cuba beritahu kenapa no. Azkar cuba beritahu cikgu kenapa no ni. Dani, kenapa no? Yang lain kenapa? Yang lain kena tolong fikir juga. Kena berfikir sikit pagi-pagi ni. The planet is too far away. Okay, that is logical. Okay, lagi. Dani, kenapa kamu cakap no? Yang lain kenapa? Kena suruh sebut nama. Mana lagi orang lainnya ni? Bashir tu. No, Alisha? Yes or no? Yes or no? Siti Hadira, yes or no? Mas Faris, yes or no? Adakah planet lain? Okay, because Earth have moon. Okay, good. Okay. Adakah planet-planet lain juga mengalami gerhana? Okay, because planet lain tak ada moon. Okay, you listen here. Six cemerlang. Sebab cikgu nak cepat ni. Siapa tu? Okay, ada tu. Syifa, yes or no Syifa? Type in. Tak payah buka mic pun tak apa kalau kamu malu. Yes or no? Okay, actually listen here. Jawapan dia sebenarnya ialah yes. Oh. Yes, Dani, Azkar, dengan sini. Kenapa yes? Okay, because actually kalau planet itu ada bulan, contohnya planet mana lagi yang ada bulan? Jupiter ada, Saturn ada. So, diorang ni pun ada bulan. So, dalam keadaan mereka ni, bulan mereka ni berada dalam keadaan garis lurus dengan matahari, maka eclipse juga berlaku di planet mereka. Faham? Sama ada planet dia duduk kedudukan tengah ataupun bulan mereka tu duduk di tengah. Itu dia akan jadi eclipse. Yang penting dia kena garis lurus dengan matahari. Planet dia, bulan dia dengan matahari. Garis lurus, straight line dalam keadaan garis lurus. Pusing lagi, pusing. Tengok dalam 1 tahun tu mungkin dia terjumpa keadaan dia garis lurus, dia pun jadi gerhana. So planet yang tidak ada gerhana seperti apa? Yang pertama planet apa? Planet yang pertama paling dekat Mercury. Lagi planet yang kedua Venus. Planet yang keempat Mars. Mars ada bulan ke tidak? So kalau Mars ada bulan, so Mars boleh ada eclipse. Boleh ada. So planet yang pertama, yang kedua tu dia orang tak ada bulan, so dia orang tidak ada eclipse.
Ingat tu betul-betul. So planet yang ada bulan boleh mengalami gerhana if their position are in straight line to the sun. Itu jawapan dia. Ni pernah ditanya dan murid-murid pun seroh nak jawab no, tak boleh. Itu bukan bumi, dia orang cakap. Rupanya ni soalan maut untuk murid-murid. So murid-murid kena ingat baik-baik, dia bukan berkaitan dengan planet. Dia bukan berkaitan dengan bulan saja sebab planet-planet lain juga mempunyai natural satellite of their own. So habis tajuk ini. Cepatnya habis. Cepat. Nanti kita nak belajar tentang eclipse tu. Saya rasa eclipse tu belajar sekejap je pun dah faham dah. Ni eclipse ni. Tak mahu. Eclipse lagi. Constellation, sorry. So cikgu nak ulang peringatan kepada anda semua, iaitu tolong simpan 1 atau 2 atau lebih pun tak apa, bekas Pringles tu. Pringles. So cikgu harap kamu bolehlah simpan supaya kita boleh buat aktiviti. Mana yang dia kata alat tu? Okey, muka surat 176. Baru jumpa. (176). What are the safety steps when observing the eclipse of the sun? Boleh tak guna binocular? Not suitable. Binocular tak sesuai. Binocular ni untuk kamu perhatikan macam yang spy ke ataupun kamu pergi zoo. Ni yang nak suruh kamu pergi zoo ni, minggu depan ni cikgu nak suruh kamu pergi ke zoo. Ada aktiviti untuk pergi ke zoo. Cikgu harap kamu boleh buat tu. Itu aktiviti senang je pergi zoo. Okay, bukan zoo yang sebenar pun. Using naked eye. Guna mata secara terus. Lagilah tak boleh. Lepas tu using the eclipse of the sun projectors. Mana nak dapat projector ni? Ini tak tahu mana jenis ni, kita pun tak pernah dengar ni. But using thicker negative film, this is the correct one. So macam tadi cikgu cakap lah, tapi kalau dia sudah terlalu lama, negative film ni terlalu lama, dia akan lusuh. Jadi masih tak selamat sebenarnya lah. Dan kita tak perhatikan dia terlalu lama, macam excitednya nak tengok. Sebenarnya kita pernah buat ni waktu cikgu tak ingat dah 2000 berapa waktu tu. Kebetulan ada teacher Veronica, dia ada macam, sebenarnya kalau kamu pernah pergi ke welding, bengkel-bengkel welding kan, dia orang ada dia punya visor helmet dia tu yang dia pakai masa dia nak welding tu, yang tu yang sebenarnya paling selamat. Dia orang ada ni. Okay, so cikgu nak buat buku BLA sekarang. Okay, cikgu nak buka whiteboard. Okay, jom kita buka buku aktiviti. Buku aktiviti di Okay, sekejap Okay, 6. Okay, jom kita buat buku aktiviti. Okay, boleh nampak cikgu punya buku aktiviti? Muka surat apa ni? 78. Yang cikgu suruh buat semalam tu. Sepatutnya, betul? Sepatutnya buat waktu kelas offline. Okay, tak apalah. Kalau dah buat pun boleh kita check bersama-sama. Kalau belum buat, kita buat bersama sekarang. Okay, are you ready? Sempat lah ni, 10 minit sempat lah. Buatlah apa yang sempat saja. Okay, so kalau tak sempat kita sambung lagi minggu depan. 78 Okay, so cikgu nak buat ini. Okay, mana ni? Tu. Bagusnya bila kita ada buku rujukan ni, dia tunjukkan dengan kita terus perbezaan dia. Okay, gerhana bulan, gerhana matahari. Okay, kamu tengok kat sini. Gerhana bulan, eclipse of the moon. Tengok tu tak suka betul sebabnya.
Dia tak nak. Oh, betul. Tak lock. Lock. Okay. Lock tak? Eclipse of the moon. Oh, tebalnya. Okay. Eclipse of the sun. Sekejap, cikgu adjust pen ni. Okay. Eclipse of the... Dah lock kan? Tak apa. Okay, cikgu pun tak biasa pakai writing tablet ni. Okay, tak apa. Eclipse of the moon, kemudian siapa yang duduk di tengah dia, itu dan sebagainya, berada di antara bumi. So, siapa yang berlaku? Moon eclipse when the earth is between the sun and the moon. Lepas tu dia bagi tahu lagi in a straight line, mesti straight line. Okay, lepas tu turun bawah. Okay, eclipse of the sun pula. Okay, siapa pula yang duduk di tengah? Moon is in between. Tu. Betapa senangnya nak membezakan dia. Siapa yang duduk di tengah? Jadi sama juga in straight line. Mesti straight line. Kamu pun dia tunjuk dekat sini, dia kata buku gambar rajah dekat sini, eclipse of the moon dengan beza dengan eclipse of the sun. Siapa duduk tengah? Bumi. Kalau eclipse of the sun, bulan duduk dekat tengah. So gambar rajah dia macam ini. Bila kamu disuruh untuk melukis, kamu tengok ni kamu tiru je sebiji-sebiji. Batas sun, earth and moon, lepas tu ada garis-garis ni, kamu tiru sebiji-sebiji. Tetapi kamu tak payah gelapkan ni, tak payah. Cukup kamu lukis bulatan, lepas tu kamu buat dia punya garis-garis dan tuliskan nama dia tu. Tu je. Okay, so sekarang kita jawab terus. Okay, soalan nombor 1. Okay, state the position of the earth, the moon and the sun during the eclipse of the moon. Apa ni occurrence occur ni? Okay, senang je. Siapa yang duduk di tengah? Earth is between sun and moon. Tulisan cikgu dah cukup besar ke nak besar lagi? Besar lagi ke? Okay kan? Okay dah cukup Earth is between sun and moon in a straight line. Maaflah tulisan cikgu ni bila pakai tablet ni tak begitu cantik. Kalau duduk dekat bilik sains pakai apa nama? Visualizer, tulisan cikgu memang cantik lah. Jadi harap-harap tulisan murid-murid semua cantik ya. Ada 7 minit. Okay, sempatlah tu. Okay. Yang kedua, state the position of the earth, moon and sun during solar eclipse pula. Alah, beza dia. Siapa je beza dia? Siapa ni? Earth duduk dekat tengah. So sekarang moon duduk dekat tengah. Apalah susah. Betul tu Askar. Earth is between sun and earth in a straight line. Okay. Kita pun turun kepada bahagian lakaran, keluarkan pembaris kamu. Ada cikgu dia pandai ke tak tahu guna pembaris ni harapnya berkesan lah ni. Macam mana nak pusing dia? Oh macam tu. Okay. Macam mana nak buat bulatan dekat sini ya? Nampak sangat tak pandai. Okay, tak apalah. Kita pakai. Okay, cikgu nak pakai yang kecil ni dulu. Okay, tutuplah dulu pembaris ni.
Okay, so kita start dulu duduk di sebelah kiri, dekat sini kiri ni. Kiri ni kita lukiskan matahari dia. So, lukis matahari. Of course, the matahari is the biggest. Lepas tu, dikata siapa yang duduk di tengah ni? Bumi. So, bumi, buatlah bumi yang kedua besar. Yang ketiga ialah bulan. Kalau kamu ada sesuatu yang bulat, tolong pakai ya. Ni jangan biasakan kita membuat kerja dengan tak kemas. Ni cikgu ni tak pandai buat bulatan guna benda ni, digital ni. Kalau tak cikgu keluarkan pembaris. Kalau kamu tak ada pembaris pun, kamu boleh pakai duit shilling. Tu. Macam tadi satu tahun tu, UPSR waktu tu, dia orang kalut, cikgu saya tak buat duit shilling, saya ada duit kertas je. Yalah kan semua kaya, mana ada duit shilling. Okay. So next step is, nak buat apa ni? Buatkan garisan. So kalau pakai pembaris nak buat macam mana? Okay, cuba. Gini. Oh, okay. Cikgu pun gariskan dia ikut garisan ni. Oh, wow. Garisan dia lurus ya. Saya kagum dan saya happy sebabnya garis dia lurus. Barulah seronok. Okay, ni kita buat macam ni. Tak apalah, tak kena betul-betul pun tak apa. Okay. Garis dia lurus. Tengok. Macam tu. Okay, lepas tu. Okay, kita gariskan lagi. Yang begini pula. Nampak sikit. Tengok tu. Gini. Lebih kurang lah. Turunkan sikit. Okay. Kita pun gariskan dia. Tu dia. Tengok. Okay, tu. Kat sini sikit lagi. Kat situ. Siap. Okay, tutuplah pembaris ni. Lepas tu, okay, kita pun labelkan dia. Okay. Cikgu pilih warna biru. Tapi sama guna warna-warna dia sama je. Tapi cikgu nak menggunakan warna ni sebab cikgu nak nak membezakan dia punya. So sini ialah sun. Sini ialah earth. Sini ialah moon. 2 markah. Senang je lukis dia. Tak payah lorek-lorek tu, tak payah. Tak payah. So sama dengan gambar. Dia boleh jalan pula. Okay, sama dengan ini, gambar ni, tetapi tengok tu, sama tak? Sama je. So dapat 2 markah. Satu untuk lukisan yang betul bersama dengan garisan-garisan tu. Satu markah untuk melabelkan dia. Tu je. Dapatlah 2 markah. Okay, soalan nombor 2. Completes the eclipse of the moon diagram with the correct light movement. Gerakan cahaya yang betul mana pula? Lakakan. Apa maksud dia? Maksudnya kena lukis ni ke? Oh, ya ke? So, apa yang nak dibuat lagi? Okay, kalau macam tu kita pun, kalau dia kata nak pergerakan dengan gerakan yang betul, gerak light movement. Okay, jadi kita pun tandakan dekat sini umbra penumbra saja. Okay, so umbra. Cikgu besarkan sekejap. Okay, kita labelkan ni umbra dengan penumbra. Ada berapa umbra? 2.
Penumbra. Umbra. Penumbra sekali lagi. Tengok. Umbra, penumbra. Jadi kita labelkan dia. Kena ada nak panah ke? Memang tak ya. Ni betul dah. Okay, so di sini macam ni. Apa pergerakan maksudnya? Tak apalah. Nak sangat kita buat macam ni. Okay. Siap. Aduh, dah 9:30 ya kawan-kawan ya. Baru masuk satu muka surat. Okay, so tak apalah, tak sempat ni. Kalau nak buat dua muka surat lagi, nanti membazir masa. Okay. Itu untuk hari ini. Okay, so kepada yang join hari ini, terima kasih. Kalau kamu nak buat dulu, boleh. Tapi kalau kamu nak tunggu cikgu punya kelas minggu depan pun boleh juga. Untuk dua muka surat lagi. 1, 2, 79 dan 80. Okay, tak apalah. Okay, kemudian satu yang tadi cikgu cakap, kumpulkan bekas Pringle itu. Ni Pringle, atau kalau bukan Pringle, Mr. Potato pun boleh je. Macam dalam buku teks tu dia simpan buku, badminton punya case tu kan, tak apalah. Boleh juga yang bekas macam ini. So harap-harapnya semua ada. Sebab cikgu nak suruh kamu buat dia punya mikroskop, teleskop tu nanti. Lepas tu yang kedua, bersedia untuk melawat zoo. Minggu depan cikgu akan beritahu apa zoo yang nak dilawat tu. Okay, so terima kasih banyak-banyak. Ada apa-apa nak tanya tak ni? Sebelum cikgu. Tak ada. Semua sihat nah? Semua dah beraya? Semua dah dapat duit raya? Dah. Nanti cikgu punya duit raya cikgu bagi pada yang buat video hari tu. Cikgu akan bagi kamu punya duit raya tu bila sekolah dibuka. Yang dah buat video dapatlah duit raya. Okay, lagi? Lagi? Any more? Nothing more? Okay, so thank you juga yang membuat video tu. Cikgu tengok cikgu macam senyum seorang-seorang. Cikgu tengok, budak aku pandainya buat video. Mana Duratun? Duratun tak masuk. Siapa itu? Yang laki ni semuanya malu nak menunjuk muka ya. Kecuali Khair, Aiman tu mana tahu muka dia. Amas pun sama juga, tak tahu tak ada muka ni. Akmal mana Akmal? Ada hadir tak ada? Siti Hadira pun buat video ada muka. Apa malunya? Emira mana Emira? Tak ada. Irmira pun bagus video. Macam tu. Handsome gila tu gila. Cikgu, saya tergunakan mak saya. Siapa tu? Nur Alisha. Oh, okey. Tak apa je, mana-mana. Okey je. Tapi cikgu nak menggalakkan kamu bukan mulai sekarang pun, macam baru ni pun sama jugalah. Kalau boleh kamu lebih banyak menghantar di Google Classroom. Sebab apa? Bila kamu hantar di Google Classroom, dia tak makan kamu punya memory tu. Faham? Jadi dah masuk ke sana, dia duduk macam sistem cloud dia. Jadi kalau kamu di WhatsApp dan sebagainya, nanti nanti mak kamu terpaksa delete lah pula macam tu. Cuba. Kalau tak pandai tak apa. Cikgu tak ada masalah. Hantar je dekat WhatsApp. So itu saja kelas kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi minggu depan. Nanti cikgu akan tunjukkan macam mana nak melawat zoo tu, dan cikgu akan minta kamu untuk hantar gambar kamu melawat zoo. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teacher. Terima kasih, teacher. Terima kasih sama. Terima kasih, teacher. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.